Kami bimbing ni bukan janji kami janjikan bulan dan bintang, tapi semampu kami nak berikan yang pengalaman yang terbaik untuk anda. Pasal kami tahu kadang-kadang kita risau, Ustaz, nak baca apa ni, doanya apa Ustaz, niat ni macam mana, itu semua biasa. Tapi awak kena ingat tu benda, ibadah haji baik, ibadah umrah baik, tak ada satu benda pun awak kena hafal. Cuma nak kena tahulah ibadah dia apa. Faham ni? Selesai kita kat sini? Selesai kita? So untuk pengetahuan anda sekali lagi secara umum, itibak ni ialah mempamerkan bahu kanan. Pakaian ihram inilah pakaian ihram bagi kaum lelaki. Mana tak ada pakaian di dalam, tidak ada seluar dalam kecuali dua helai kain ni saja. Yang tag ni dia bukan pakaian, tak ada masalah awak pakai, walaupun dia berjahit tak ada masalah, pasal dia pakaian di luar. Macam soalan tadi pinggang, beg, kan? Cik mata ni semua pakai luar, dia bukan pakai di dalam, tak ada masalah. Okey? Habis. Maji. Oi Maji oi. Ini nak cerita pasal Maji ni. Okey, Maji, anda tidak ada pakaian khusus ihram. Apa yang awak pakai sekarang inilah pakaian ihram anda. Dengan syarat dia menutup semua anggota tubuh kecuali muka, kedua telapak tangan. Faham tak? Apa yang anda pakai sekarang inilah pakaian dia. Selagi mana syaratnya menutup seluruh anggota tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i itu wajah wanita itu bukan aurat. Wajah bukan aurat dan telapak tangan bukan aurat. Lain semua aurat. Jadi kalau anda feeling nak pakai macam apa ayat-ayat cinta, niqab, dalam mazhab Syafi'i tak membenarkan. Masa bila awak nak pakai, masa Syafi'i kat pindah awak pakailah. Masa tawaf, masa ibadah haji jangan pakai. Ikut pandangan Syafi'i, wajah nak kena nampak seluruhnya. Telapak tangan, itu telapak tangan, ingat telapak tangan, lengan aurat, lengan aurat, kaki aurat, nak kena tahu. Okey? So, apa nak kena perhati dalam pakaian ihram muslimah wajib haji ni? Pertama tuan Haji, saya tahu Mak Haji kadang-kadang penat. Mana nak bawa laki punya beg, tolakkan lagi kan. Mana si abang masih suruh kita je lah, kat tidak. Yang mana Mak Haji sibuk nak beli kurma, tarik ni, tarik serabut dia muka, tak tahu mana muka, mana depan, mana belakang. Tudung dah ke depan. Yang ini kena hati-hati sebab anak rambut adalah aurat. Jadi kena make sure. Mak Haji, anda ni bukan orang lain. Kita semua bergerak sama-sama, insyaAllah. Jangan takut. Kalau tarikh berbeza, memang tarikh berbeza lah. Tapi akan jumpa tempat yang sama, akan wukuf sama-sama, akan mabit sama-sama. Kita semua akan sama-sama, insyaAllah. Amin. Pergi balik kita semua sama-sama. Amin. Tapi anda walaupun daripada bangsa ataupun keluarga yang berbeza-beza, wallah tak kisah, tapi bila sama-sama Mak Haji tengok-tengokkanlah. Nampak kawan seorang anak rambut ternampak, anak rambut kau terkeluar, tegurlah. Faham? Jangan biarkan datang kau usaha kau bisa jangan macam itu. Kata Nabi SAW, alaikum bijamaah, jamaah. Ke atas kamu itu berjemaah. Kita ni bukan orang lain, kita semua satu saudara, satu keluarga. Satu keluarga kita, walaupun kita binnya lain, bangsanya lain, bintinya lain, tak kisah, tapi kita satu keluarga. Sebab Allah kata apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Dan anda semuanya lah, beradik, kawan, semua kita semua saudara. Jadi untuk melalui ibadah haji, saya nak ingat benda ni dan simpan baik-baik. Jangan terkeluar perangai ini. Apa dia? Pentingkan diri sendiri.
Ini perangai penting diri sendiri, jangan ada. Awak je nak sedap, aku je nak selesa, orang lain biar. Ini semua jangan. Percaya je kat saya. Ini ibadah, memang pahala masing-masing Allah kasih kan, tapi pergerakan tu semua sama-sama. Orang letih ada, orang sakit ada, orang tak larat nak jalan ada. Perjalanannya bukan kali-kali kata orang sekarang. Allah. Tapi kalau anda fikir diri anda saja, tak selesai. Saya cerita sikit lah. Yang mana pernah dengar, dengar lah. Saya cerita lagi sekali untuk kita lebih ingat. Boleh? Dulu saya masih muda-muda. Ini cerita bagi yang baru kan? Yang baru. Yang dah lama mungkin dah tahu cerita ni, tapi saya ceritakan sebagai pengajaran. Zaman muda-muda, yalah sekarang pun muda lagi, cuma muda lah, ingat aku tua ke? Aku baru 17 tahun. Okey, dengar. Masa tu saya buat jemaah Malaysia tak ada rumah. Saya bawa jemaah Malaysia. Ibadah umrah, bukan haji, ibadah umrah. Dan kami ni Tabarakallah, ada satu kawan ni, ada satu brother ni, satu bilik. Diorang ambil bilik 4 Tabarakallah. Yang muslimah satu bilik 4, yang muslimin satu bilik 4 orang. Jadi saya satu bilik dengan abang ni. Abang ni pergi umrah dengan isteri dengan mak mentua dia. Okey? Yang mana dengar, ingat lagi. Yang belum dengar, ambil pengajaran. Okey. Jadi cerita dia Tabarakallah. Saya dengan abang ni kiri lah, kita muda-muda, sama-sama muda, masih muda lagi sampai sekarang. Jadi kami macam plan lah, lepas ni kita pergi cari kebab lah, kita pergi cari makan tu lah, macam ni. Plan dengan dia, sama-sama, satu bilik kan. Pasal dalam bilik tu, kalau anda fikir ada seorang je, anda akan nak melalui agak sukar. Jadi kena buat kawan dengan semua orang. Kawan tu bukan kawan, perhatikan dia, prihatinkan dia. Kadang-kadang dalam bilik kita ada orang sakit, orang tua. Kita tanya khabar dia, okey tak okey, dah makan ubat ke belum. Kita kena jaga benda tu, Allah. Jadi saya dengan abang ni. Tapi abang ni ada satu perangai. Tiap kali kita nak keluar je, dia akan bilang mak dia. Mak mentua dia lah, dengan isteri dia, aku nak pergi inilah dengan ustaz ni, gitu. Jadi mak dia tanpa berhenti selalu nak ikut mak mentua dia. Kalau bahasa kita, selalu nak menyibuk. Kita dah plan baik, kita fikir, ustaz, ni mak saya nak ikutlah. Dalam hati terpedih, orang tua ni tak tahu benda lain ke nak fikir. Menyibuk je dalam hati. Dalam hati, tak cakap, dalam hati. Muda-muda. Tapi mak mentua dia ni wheelchair, Tabarakallah. Wheelchair, maknanya kena suruh pergi mana dia suruh pergi, suruh balik kan. Jadi kalau bawa dia kan licin sebenarnya. Tapi jangan terasa yang pada wheelchair. Saya cakap ni pasal saya dulu. Saya dah belajar, wallahi saya taubat. Saya tak buat lagi dah. Saya dah taubat. Kadang gerak hati kita. Alamak, mak cik ikut licin pula gitu. Aku baru nak beli barang ni. Tapi abang ni, subhanallah, dia lah menantu soleh. Maaf, soleh. Kenapa? Dia layan betul-betul mak mentua dia macam mak ni. Jadi mak dia kata, ni aku nak pergi. Dia betul lah mak dia. Dia layan dia. Sampai patutnya dengan saya. Alah, saya seorang je dengan mak dia. Saya tak marah lah, saya okey ya. Mak dia pun kan. Kita masa tu belum kahwin, jadi tak kira lah. Okey? Takdir Tuhan berhari-hari, tibalah masa untuk pergi Mekah. Nak buat umrah. Okey? Sampailah kita kat Mekah tu. Sampailah kat Mekah dah gini-gini, kita semua dah seronok. Kita pun tawaf. Tawaf. Saya tengah solat tawaf. Semua perasaan saya semua solat tawaf. Saya dah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tinggal aku dengan makcik ni dua orang. Lain semua tak ada. Aku
tengok kanan, kiri, makcik ni tinggal dah lah pakai wheelchair. Faham tak? Kita je, faham tak? Terdetik kat hati ni, belum cakap lagi, tak sebut pun. Allahu Akbar. Saya pun kata dengan makcik, yelah jomlah kita pergi sa'i. Mana tahu nanti jumpa diorang kat sana. Kira jemaah lain dah begini. Tinggal saya dengan makcik ni. Saya pun tolaklah makcik ni. Makcik ni pula ada penyakit tuan-tuan rumah. Makcik ni dia tak boleh panas. Dia kalau panas dia unconscious, dia pingsan. Jadi dia bercara dia macam mana? Dia tiap kali mesti ada tawul basah atas kepala dia. Jadi kita jalan tu lah. Panas lah ustaz, tolong ustaz, tak lalu lagi. Dah jenuh aku pasangkan tawul lagi, letak atas balik lagi. Habis sa'i, satu orang pun tak jumpa. Lalah jumpa kat hotel. Jangan cerita kat anda, detik pun Allah kasih cash. Hati-hati. Kan cakap menyibuk, ambil kau tu kata, kau turap pakcik ni, dia kata gitu. Ambil kau. Sombong lagi. Lalah saya dengan makcik ni je, saya jumpa kat hotel, baru abang tu tengok, aku risaulah mak aku pergi mana, nasib baik kau lah jaga gitu. Aku pun cakap, kenapa lah mesti aku pukul lain. Bermakna ketentuan tu Allah nak ajar kita. Kadang-kadang hati kita tak baik, mulut baik. Kadang-kadang mulut baik, hati busuk. Ini dua-dua nak kena alat. Hati kena baik, mulut pun kena baik. Islam bukan 50-50. Islam 100%. Dia nak baik, dia baik betul. Dia nak jahat, jahat betul. Dia tak boleh middle-middle. Ustaz, saya memang ustaz, saya solat ustaz 5 waktu, insya-Allah. Tapi saya punya mulut sikit laser lah. Okey kan ustaz? Kan okey. Kau sembahyang buat apa selama ni? Ustaz, saya memang ustaz, saya kalau nakal memang nakal tempat lain. Saya takkan nakal kat sini pun ustaz. Kalau kat masjid saya buat baik, kat luar je saya nakal. Oh payah. Takkan Allah ada kat masjid, kat luar tak ada. Faham tak? Mak saya pesan, saya pun pesan kat anda benda yang sama, saya pun dapat pesan yang sama. Saya pernah cakapkan, saya cakapkan lagi sekali. Anggaplah kehidupan kita ni macam dalam solat. Nak cakap benda yang perlu-perlu saja, nak gerak yang perlu-perlu saja. Sebab sepanjang kita tu di bawah naungannya Allah SWT. Semua Allah catat, tak ada benda tertekan. Terdetik, sebut, niat mungkin. Ini semua nak kena hati-hati. Boleh kita cuma? Okay. So, beralih kepada pengajian kita sebelum saya tutup. Yang kedua, Pak Haji, pergelangan tangan mesti ditutup. Macam saya kata tadi, tangan ni, lengan ni minta maaf, lengan adalah aurat. Okay? Yang tak boleh Pak Haji pakai glove. Faham tak? Yang jenis glove tu kan? Tak boleh. Pasal Syafi'i tapak tangan kena nampak. Jadi pakai yang sarungan tu. Faham? Kenapa kena pakai? Sebab masa istilam nanti boleh ternampak lengannya nanti. Faham tak? Jadi pakai. Ini bukan pasal nak pergi haji je pakai. Kalau boleh pakailah terus. Faham tak Pak Haji? Saya cakap je. Tapi cuma punya sini semua baik. Bukan Afrika Selatan. Yang Afrika Selatan dia hajar sikit. Okay? Baik. Kemudian stokin tebal, panjang supaya jari kaki tak kelihatan. Ini pun benda penting. Kemudian ibu-ibu khususnya, anda memang saya tahu ada macam-macam jenis stokin kat luar sana. Okay? Ada stokin macam-macam. Tapi untuk Syafi'i, kalau saya di sini dalam jarak 50 meter misal contoh, yang jaraknya agak dekat lah, dekat, saya boleh nampak jari kaki anda, mana syaratnya tak cukup. Faham maksud saya ni? Maknanya tipis jangan pakai. Tipis tu macam mana kiraannya? Dalam jangka masa 50 meter ni boleh nampak jari kaki. Maknanya tak cukup kriteria ni dalam pandangan Syafi'i.
Tebal pula jangan tebal sangat macam pergi snow, berpeluh kaki nanti. Sekadar yang perlu dan selesa. Syarat yang penting tapi nampak kaki, jari kaki, dan kena panjang. Memang pendek pun tak ada masalah. Tapi sebab pergerakan ibadah haji ni ada gerakan dari Allah, ada langkah. Boleh jadi awak naik bas nanti ternampak betis, masalah. Faham tak? Jadi pakai yang sewajar dan seperlunya. Wajar dan seperlunya. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Panjang jangan panjang sangat, jangan pendek sangat. Sekadar yang perlu untuk ibadah sempurna. Boleh? Boleh tak Makcik? Yang muda-muda tak mau jawab Makcik. Nampak tua Ustaz, dia kata. Alah, kan semua nanti jadi hajar dan haji. Amin? So, sebelum akhir sekali ialah tentang makcik-makcik yang khusus dah. Makcik-makcik ni kena benda perhatian sekejap. Elakkan daripada bersolek yang berlebih-lebihan. Ini solek-solek bukan salah, boleh. Cuma yang tak boleh nanti lepas ihram. Pasal barang-barang solekan ini boleh jadi mengandung wangi-wangian. Dan mengandung wangi-wangian ini berarti telah melanggar pantang larang. Tak boleh Ustaz. Saya kalau tak pakai Ustaz, suami saya tak kenal saya. Tadi hidung je lawa cantik kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kau siapa? Siapa ni? Padahal isteri. Sekadar. Tapi elakkan berlebih-lebihan. Okey, ini bukan bagi hadiah dari Allah, ini ibadah. Memang dia berpenat-penat untuk Allah. Kalau penat-penat tu wajarlah. Kadang-kadang kusut masai, kan? Tudung tak tahu mana depan mana belakang. Tapi jangan macam itu sangat sedikit, kan? Semampunya sebaiknya jagalah aurat-aurat kita tu terlindung. Dan elakkan bersolekan sebab dikhawatiri mengandungi wangi-wangian yang boleh mengakibatkan melanggar pantang larang ihram. Yang kedua, pastikan aurat anda terjaga, elakkan berpakaian ketat. Okey, makcik-makcik, imam, makcik-makcik kadang-kadang jelah kurang sedar diri. Kenapa saya cakap saya nak maaf dulu? Boleh makcik? Badan ni dah semangat, dia pakai ketat-ketat. Ingat apa, pakai ni kecil lagi dapat kecil. Jangan, ini semua jangan. Longgar selesa, wallahi. Longgar selesa. Ketat kurang selesa. Pasal anak berjalan jauh, berpeluh, Allah, letih. Panas dia lain, saya tak tahu tahun ni macam mana. Tapi tahun lepas tu sampai 50 tahun Allah. Kat Arafah, duduk bawah saja, tak boleh duduk lama. Kat Arafah, tu tahun lepas. Tahun ni saya tak tahu. Tapi lebih kuranglah kalau bulan 6, itu musim-musim panas lah. Bulan 6 musim-musim panas. Saya tak tahu berapa panas tu berlaku. Tapi tahun lepas tu, Adi cakap sampai umur 6 pun kita kat Arafah. Memang terik pada Allah, panas sungguh. Anda duduk pun, letak alas kotak tu pun boleh rasa panas lagi. Tapi kita taklah, dalam kemah taklah, kat luar. Kalau duduk kat luar, tu panas lah. Ada orang bawa tilam sampai tak depan, macam-macam cara dia. Macam-macam dia. Awak jangan cabut banner Jaludin, sudahlah, buat alas. Marah orang tu. Okey, tapi nak cerita kat anda memang panas. Itu panas dia. Dan kain telekong yang bersesuaian yang tidak menampakkan aurat, stokin kaki dipakai, syurga stokin tebal dan panjang, stokin tangan harus disarungkan untuk mengelakkan ternampak pergelangan sewaktu istilah. Ini semua makcik-makcik kena ambil perhatian. Memang ini ibadah Ustaz. Tapi Ustaz, tak ada jalan bermudah lain ke? Takkanlah. Kita berpenat-penat untuk Allah, semampu-mampu kita nak korbankan semampu yang kita boleh. Mungkin di antara kita
Mungkin bukan kita pakai tudung Ustaz, kita pakai tudung. Cuma saya dah biasalah tudung yang dark tu, yang mahal disebut, yang murah tak. Awak pakai tudung dark, awak beli kat Tujet, sama je, keperluan dia sama. Untuk tahu lah kan. Tapi maksud saya yang wajar dan selesa, yang wajar dan selesa. Tak perlu extravagant sangat, tak perlu teruk sangat. Mentang-mentang Ustaz kata jangan berlebih-lebihan, dia pakai tudung yang ada copak-copak tu, jahit sini, jahit sini, nampak kesian. Janganlah, sewajar tu yang perlu. Saya pun tak kata awak nak pakai kaya apa pun tak ada masalah. Tapi apa yang kami akan bekalkan kepada anda, yang akan bekalkan anda tudung yang dari pejabat travel tu kan. Dan itulah tudung yang paling selesa awak boleh pakai untuk urusan ibadah haji. Sebab dia pun tak tebal, tak tipis, dan sesuai lah. Untuk ambil wuduk pun bisa kata terbatal. Nak ambil wuduk dalam telekung tu boleh, sebab dia agak luas, agak okey lah. Saya tak pernah pakai lah, tapi orang cerita lah. Orang pandang aku macam Ustaz pakai ke cakap macam ni. Takkan aku pakai. Okay. So saya rasa kita berhenti kat sini. Saya ada 10 minit. Kalau kita berhenti seketika, bukan berhenti terus. Saya nak buka soalan dulu. So saya masuk pentalaran ihram. Ada tak soalan-soalan tentang pakaian ihram dulu? Pakaian ihram. Tadi jelas ya muslimin, anda untuk elakkan daripada khilaf, anda pakai yang nampak jari kaki dan tumit. Jelas. Apa yang kena pakai, apa-apa yang melibatkan pakaian luaran, tak ada masalah. Okey? Tapi yang dalam ni tak boleh. Baju kat dalam seluar tak dalam tak boleh pakai. Songkok tak boleh pakai. Makcik pula anda tak ada pakaian khusus. Itulah pakaian anda. Macam anda pakai sekarang, macam itulah pakaian dia. Anda tak ada pun nak kena Ustaz tak ada tutup kepala ke? Tutup, semua tak ada masalah. Tapi yang penting wajah dengan tapak tangan kena nampak. Lain semua tutup. Mana kaki tutup, lengan tutup, rambut tutup, semua tutup. Kecuali wajah dan dua tapak tangan. Lepas tu kami bekalkan anda itu tudung. Tudung macam apa kata? Yalah, tudung tu lah. Dan itulah sebaik mampu yang anda boleh pakai. Sebab pergerakannya panas, jalannya agak mencabar, anda perlu pakai yang selesa. Ada orang kepanasan pasal saya pakai baju, dia pakai yang musim snow punya, mobil luar. Jangan, hati-hati. Lepas tu, apa lagi saya nak kita tahu gambaran dia? Saya kita tahu gambaran dia. Awak cuba bayangkan, kita ke Arafah tu, itu betul-betul pasir, orang kata padang pasir tu. Tapi jangan awak fikir macam kat Dubai orang slide-slide tu. Dia padang besar, kata Allah, padang besar, tak ada satu bangunan pun kat situ kecuali tandas yang ada batu. Lain semua tak ada. Lain semua kemah-kemah. Kita duduk situ dah ramai. Mabit di Muzdalifah pun sama. Tipikal betul-betul tanah lapang sebesar-besarnya, hanya berbumungkan langit dan bintang sahaja. Muzdalifah, itu satu Muzdalifah. Mina pun sama saja. Nadontar Jamrah, itu perjalanan yang agak jauh. Kalau kita kira-kira dalam 20-30 ada. Sini pergi Gilang pun tentu lagi. Jauh tu Allah. Jadi anda kena tahu, kena agak-agak lah. Slipper pun kena sesuai lah. Nanti slipper yang keras pun sakit kaki nanti. Slipper yang orang kata yang keras-keras sakit kaki, dia kena selesa. Pasal jalan, Allah jalan jauh Allah. Saya pernah ceritakan kemarin minggu lepas lah. Saya ni yang agak muda daripada anda semua. Saya ni bolehlah, kira muda lah kan. Saya muda lah. Nampak kecil saja. Tapi Ustaz Rahim lebih kecil daripada saya lah. Itu kita jalan tu daripada Mina nak pergi lontar Jamrah Aqabah, itu mencabar bagi saya. Cabar. Jauh jalan. Kalau saya dah mencabar, anda betah lagi.
kan? Tapi benda ni tak mustahil. Wallahi tak mustahil. Ada satu Pak Haji, 2 orang pasangan suami isteri dekat belakang lagi, saya last. Kira second last lah, pasal Pak Haji dia last lah kan. Dia semangat dengan isteri dia, tolak terus jalan sampai habis. Nah, sebab kalau ikut fizikal kita sekarang ni saya cakap ni, mungkin antara kita ada penyakit, mungkin sempun, darah tinggi, kolesterol lah, apalah macam-macam, Allah saya tak tahu kan. Mungkin kekurangan tenaga, mungkin tak fit, Allah saya tak tahu, okay? Tapi benda ni tak mustahil dari Allah. Kenapa? Sebab mustahil itu boleh diatasi dengan niat yang tulus dan ikhlas kepada Allah. Awak niat baik, susah macam mana pun Allah mudahkan. Kita niat tak baik, benda mudah untuk orang, susah untuk kita. So ibadah haji ni bukan pasal jalan dia, bukan pasal manasik dia. Bagaimana kita menggantungkan iman dan takwa kita sejujurnya kepada Allah. Allah. Ada juga sihat-sihat dia last juga, kat belakang juga tak sampai. Ada orang tengok macam dia tak boleh fikir ni, susah ni, dia first. So it's unpredictable. Saya pun tak digambarkan apa-apa. Tapi memang dia mencabar. Awak akan ingat benda ni sampai awak meninggal pun awak akan ingat. Pada haji anda ni, walaupun anda pernah pergi 2 kali, anda pernah pergi berkali-kali, wallah saya tak tahu, tapi setiap kali awak pergi akan ada pengalaman yang baru. Dia takkan sama. Pasal itu memang Mekah, keberkatan Mekah tu itu, Madinah tu gitu. Pergilah kali kedua, pergilah kali ketiga, setiap kali pergi mesti pengalaman dia lain-lain. Ada yang pergi umrah berkali-kali, betul tak? Walaupun tahu ibadah umrah tu tawaf lain, sa'i lain, tahallul lain, susah, mencabar, tapi nak pergi lagi, betul tak? Sebab tu jiwa yang abang pegang. Keberkatan bumi haram lain sama. Awak kena sangka baik dengan Allah saja. Allah akan uji kita dengan bermacam-macam cara daripada berbagai-bagai arah. Depan, belakang, kiri, kanan, semua dicabar. Tapi cabaran Allah tu bukan untuk jauhkan kita daripada dia. Lagi cabar, lagi dekat dengan dia. Boleh? Boleh jemaah? Boleh ke tidak? Ada soalan tak? Apa-apa soalan nak tanya? Belum ada? Belum ada. Okey, tak apa. Sekarang memang belum ada. Pasal Ustaz Ridwan ajar bagus. Kan Ustaz ajar kan bagus kan? Jadi semua faham. Jarang tak ada yang tak faham. Betul? Semua faham kan? Ada Ustaz Ridwan, alhamdulillah. Okey. Jadi hadirin, seterusnya. Okey. Ibadah yang seterusnya tentang ibadah haji ni, selain pada manasik yang tadi kita cakap cerita pasal ihram, tentang ihram, pakaian ihram wanita, pakaian ihram muslimah, kan? Itu satu perkara. Lagi satu perkara ialah pantang larang dia. Yang ini total ada 13 larangan. Ada 13 larangan. Yang paling besar itu bersetubuh suami isteri ketika ihram. Dan ini damnya seekor unta. Ada seringan-ringan, mungkin awak terpotong kuku, awak tercabut rambut ataupun apa sebagainya, itu damnya seekor kambing. Itu dulu. Nanti kita akan cerita kalau tak boleh macam mana, itu semua ada daripada ta'dil, ta'ir, semua ada macam-macam bahagian dia. Ta'dil, ta'ir, semua kita kongsikan. Tapi yang ni dam-dam ni, awak jangan fikir dulu. Pasal kalau awak fikir, awak tend to do something. Anggap kita tak langgar mana-mana pantang larang. Amin. Sengaja tak sengaja jangan langgar. Amin. Sebab tu benda paling mencabar. Kenapa macam itu? Allah nak kontrol kita. Pak Haji selalu kan kena kontrol dengan Mak Haji. Oh kan? Tak nak mengaku punya. Mak Haji kan biasa kontrol Pak Haji. Oh tak, Mak Haji baik sebenarnya, Masya Allah. Okey, nak cerita kat anda.
Kontrol ni kenapa? Nak melambangkan kehambaan kita. Ada benda kita boleh buat, tapi bila ihram tak boleh buat. Bukan tak ada kemampuan, kita boleh buat. Nak potong kuku, apa susah nak? Asal nak kena marah-marah nak potong kuku pula. Nak potong rambut, apa susahnya? Aku pakai minyak wangi, pakai sini sampai gilang tahu. Tapi masa ihram tak boleh. Nak melambangkan kita tak ada orang lain kecuali hamba kepada Allah, bukan orang lain. Yang muliakan kita sebab kita hamba Allah. Bukan pasal kita ada jawatan bagus, bukan pasal kita ada harta yang banyak. Yang muliakan kita pasal kita hamba Allah. Allah yang muliakan kita. Tapi yang jatuhkan kita juga adalah diri kita sendiri. Allah firman, khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Aku mencipta manusia dengan sebagai ciptaan, tapi manusialah yang menjatuhkan maruah. Allah dah kasih kemuliaan, masih lagi nak buat benda-benda mungkar. Jadi kita orang yang dihina. Okey? Boleh? Okey? Jadi kalau gitu, saya rasa dalam ibadah-ibadah haji dan umrah ni, haji lah, pasal dalam haji pun ada umrah. Dalam haji pun ada umrah. Yang boleh cuma 3 niat saja tuan-tuan. 1, tamattu, ifrad, qiran. Ifrad, tamattu, qiran. Ifrad dia satu-satu. Mana haji dulu baru umrah. Tamattu dia umrah dulu baru haji. Qiran sekali jalan. Tapi tak payah pilih dulu, nanti dulu. Sebab kalau sekarang mau fikir semangat besar, mungkin nak ifrad. Sampai sana, patut ambil tamattu ni. Dah tak ditukar. Macam mana? Dah selagi begitu niat insya-Allah. Cuma kita nak minta awak punya kaedah je nanti. Awak pilihlah. Jadi kita akan kongsi kepada anda ifrad tu macam mana, tamattu tu macam mana. Pilihan dia tak ada. Cuma nak perlu perhatikan ialah rahimahullah, ialah kalau ifrad itu ihramnya lagi lama. Kalau tamattu selesai umrah lepas ihram. Tu beza. Qiran tak cerita pasal qiran ni betul-betul uzur baru kita kasih jawapan tu. Kalau tak option anda cuma 2 je, ifrad dengan tamattu. Okey? Kalau tak ada soalan, saya rasa saya akan tangguhkan majlis kita. Boleh? Boleh tak? Awak pun dah boring tengok muka saya. Jadi mudah-mudahan Allah berkati. Tapi sebelum saya tutup rahmatullah, saya nak ajak anda, kita baca satu kasidah boleh? Yang biasa-biasa saya bawa. Yang biasa saya bawa di doa kita lah. Walaupun dia punya bait ni sebenarnya dia syair, dia kasidah lah, tapi itu menjadi doa kita. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita. Boleh? Kita baca sama-sama boleh? Boleh tak? Kurniakanlah dapat melihat wajah-Mu ya Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Kurniakanlah dapat melihat wajah-Mu ya Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Jejakkanlah kaki kami ke bumi berkah tanah suci, agar dapat ziarah Nabi, beribadat di taman syurgawi. Boleh kita? Boleh ingat? Tak ingat? Ikut di mana-mana yang perlu. InsyaAllah di doa. Di doa. Saya tak suruh anda jadikan ini wajib pun, tapi saya katakan di doa harapan kita, semoga Allah berkenan kita sampai ke tanah haram. Amin. Kurniakanlah dapat melihat
wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Jejakkanlah kaki kami ke bumi berkah tanah suci, agar dapat ziarah Nabi, beribadat di taman syurgawi. Marhaban ya Rabi', marhaban syahrul anwar, marhaban ya Syafi' birrahman wal anwar. Allahumma salli Muhammad. InsyaAllah mudah-mudahan Allah perkenankan hajat kita semua. Allah permudahkan semua urusan-urusan kita. Dengan itu saya jumpa anda, kita tutup dengan sebelum saya terahkan pada majlis seterusnya, kita buat batikah ramai-ramai boleh? Mudah-mudahan Allah berikan kita ketenangan yang hilang dalam lisan. Tak apa, tak ingat api saya ajar lagi belum, tak apa, tak ada masalah. Nanti pelan-pelan awak akan ingat. Ya. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Sedekahullah, mohon maaf kalau terkasar bahasa, tersalah bicara, kalau ada kata-kata tak sesuai, saya minta maaf. Boleh tak? Boleh ke tidak? Boleh ke tak? Sebelum saya tutup, kita buat terakhir, boleh sekali? Jemaah, oh jemaah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.